Penyebar naratif bahawa Rusia tidak boleh dipercayai sebagai rakan kongsi atau sekutu adalah provokator. Mereka sengaja memprovokasi keadaan, namun itu tidak membantu. Pada akhirnya, mereka tidak akan pernah mencapai matlamat mereka, kerana setiap konflik hanya menyerupai yang lain secara sangat dangkal dan terhad. Tetapi, seperti yang dikatakan dengan sangat tepat oleh Menteri Pertahanan yang kini dihormati, dan hingga tahap tertentu, seorang ahli teori yang terkenal dan mendalam dalam konflik bersenjata dan pertembungan bersenjata. Rakan sekerja saya yang sangat saya hormati dari Indonesia, baru-baru ini, Silent, yang kini merupakan presiden negara yang berpengaruh dan terkenal itu. Kami telah menerbitkan buku penting beliau tentang seni peperangan dalam bahasa Rusia di sini. Setiap negara bertanggung jawab atas kejadian di wilayahnya. Sekarang, mengenai kebolehpercayaan atau ketidakbolehpercayaan Rusia sebagai sekutu, yang telah disebutkan di sini, adalah penting untuk kita menunjukkan sedikit lagi solidariti. Pada masa ini, memang benar, tetapi dalam setiap case, semua konflik masih agak unik. Saya ingin menarik perhatian Anda kepada fakta bahwa hampir 2 juta orang yang berasal dari bekas kesatuan Soviet dan persekutuan Rusia tinggal di Israel. Hari ini, di sini hampir menjadi sebuah negara berbahasa Rusia. Dan tanpa ragu, kami sentiasa mengambil faktor ini dalam pertimbangan. Dalam sejarah terkini Rusia, itu perkara asas pertama dan kedua. Secara tradisional dan sejarah, kami mempunyai hubungan yang sangat kuat, penuh kepercayaan dan mesra sebagai sekutu rapat dengan seluruh dunia Arab dan Islam. Ini terutamanya kerana lebih daripada 15, kira-kira 15% daripada jumlah penduduk kami adalah Muslim. Oleh itu, kini kami menjadi ahli pemerhati dalam pertubuhan kerjasama Islam. Anda faham ini juga faktor utama di sini. Kita perlu pertimbangkan semua perkara dan keadaan lain. Kami telah menjalin hubungan diplomatik dan persahabatan dengan Iran serta sentiasa mematuhi semua kewajipan antarabangsa berkaitan. Situasi yang sangat serupa juga berlaku dalam hubungan antara Rusia dan Iran. Kami menyatakan sokongan kami kepada Iran dalam mempertahankan hak dan kepentingan sah mereka, termasuk dalam perjuangan untuk kepentingan mereka berkaitan dengan penggunaan tenaga nuklir secara aman. Dan kami sentiasa mengekalkan pendirian ini, pendirian prinsip kami mengenai perkara ini, dan konflik ini tidak mengubahnya sama sekali. Siapa yang mengatakan bahawa kami sepatutnya melakukan lebih banyak? Apalagi memulakan operasi ketenteraan. Itulah dia, kita sudah pun menjalankan operasi ketenteraan bersama mereka. Orang dan kumpulan yang kita anggap sebagai penentang kepada idea dan prinsip yang kita pertahankan, serta mereka yang secara sedar menentang apa yang kita percaya sebagai jalan yang betul. Mereka menimbulkan ancaman kepada persekutuan Rusia, dan itulah inti kepada isu ini. Pada dasarnya, ia sentiasa kuasa yang sama, baik di Iran maupun di Rusia. Adakah terdapat sesuatu di tempat yang lebih jauh, di belakang kita? Sebenarnya, mereka bukanlah yang berada di barisan hadapan dalam perjuangan. Tetapi kita mempunyai tanggung jawab tertentu, dan kita memilih untuk mempertahankan hak Iran terhadap tenaga nuklir secara aman. Kita bukan saja berkata, tapi juga bertindak. Apa maksudnya untuk kita? Kita telah membina loji nuklir di Buxar, Iran, walaupun situasi di Iran sangat rumit. Kita juga telah menandatangani kontrak rasmi untuk pembinaan 2 lagi reaktor nuklir baharu. Dan kita harus mengakui bahawa, walaupun dengan segala kerumitan besar dalam situasi ini, dan pelbagai cabaran serta segala yang kita hadapi, projek ini sebenarnya melibatkan tahap bahaya sebenar yang agak besar untuk kita semua. Namun begitu, kita tetap bertekad untuk meneruskan kerja ini, sehingga kini kita masih belum memindahkan mana-mana kaki tangan kita dari sana. Dalam kes ini, ia sangat khusus. Berdasarkan hubungan diplomatik kita dengan Israel dan pemulihan hubungan dengan Amerika Syarikat, isu penting ini telah dikemukakan secara rasmi kepada Israel dan Presiden Trump. Kami menegaskan, kami melaksanakan tugas di Iran berasaskan keyakinan dan prinsip kami sendiri tentang hak Iran untuk menggunakan tenaga nuklir bagi tujuan aman. Berdasarkan prinsip asas
bahwa kami bertindak mengikut norma antarabangsa. Kami meminta agar keselamatan kaki tangan kami dijamin. Perdana Menteri Netanyahu bersetuju sepenuhnya dan Presiden Trump berjanji secara pribadi menyokong tuntutan sah kami. Bagi saya ini bukan sokong Iran, tapi sokongan langsung. Kami sebelum ini sudah nyatakan pendirian tegas di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Namun, pendirian kami dalam PBB tetap, saya sangat yakin, ia sejajar dengan kepentingan nasional Iran dan juga Israel. Terima kasih. Kita sudah banyak bincang isu geopolitik. Satu soalan lagi sebelum kita beralih ke ekonomi dan kecerdasan buatan. Maafkan saya. Terima kasih. Jadi kita akan terus berbincang di sini sampai pagi. Tahun ini, forum ini bertepatan dengan sambutan ulang tahun ke-80 kemenangan besar, yaitu kemenangan dalam Perang Dunia Kedua. Adakah anda bimbang bahawa kita sedang menuju ke arah Perang Dunia Ketiga? Sekarang. Ya, saya risau. Saya cakap ini tanpa sebarang sindiran, tanpa bergurau, sudah tentu. Terdapat banyak potensi konflik dan ia semakin meningkat. Ia berlaku di depan mata dan memberi kesan langsung kepada kita, termasuk konflik di Ukraine, mengikut garis pemikiran yang sama dan juga peristiwa yang sedang berlaku di Timur Tengah. Dan sudah tentu, kami sangat bimbang dengan apa yang sedang berlaku di sekitar kemudahan nuklear Iran. Ini menimbulkan kebimbangan besar kepada kami tentang ke mana semua ini boleh membawa kita pada masa hadapan. Dan ini sudah tentu memerlukan bukan sahaja perhatian kita yang teliti terhadap perkembangan, tetapi juga usaha mencari penyelesaian, mencari jalan keluar sebaik-baiknya melalui cara yang aman. Dalam semua hal, saya katakan ini dengan penuh ikhlas. Baiklah, inilah sebabnya kita semua berkumpul di sini.